Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk bab 3. Okey, bab 2 saya akan terangkan masa kita bersemuka nanti. Sebab dia melibatkan pengiraan. Saya dah tunjuk sikit hari tu, nanti kita akan ulang balik semula lah yang itu. Okey, sekarang ni kita tengok kepada bab 3. Okey, bab 3 ni dia sebenarnya termasuk di dalam geografi fizikal. Okey, bab 1 dan bab 2 geografi kemahiran. Okey, bila dalam geografi fizikal ni kita akan belajarlah tentang tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang mana akan kaitkan dengan pengaruh persekitaran. Okey, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Kemudian cerita juga tentang tumbuhan semula jadi di Malaysia dan juga hidupan liar di Malaysia. Okey, kalau awak tengok sendiri gambar dia ni. Okey, gambar ni bergambar apa? Burung apa ni? Terdapat di mana? Sepatutnya awak memang dah tahulah sebab kita berada dekat Malaysia. Burung ni walaupun jarang nampak di Semenanjung tapi dia melambangkan sesebuah negeri di Malaysia. Nanti saya akan tanya soalan kebat yang ini. Apakah burung itu? Dekat mana dia banyak didapati? Okey. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan semula dan hidupan liar. Okey, masuk dekat sini. Okey, kita ada beberapa sumber-sumber fizikal. Okey. Contoh sumber fizikal yang ada. Okey, di sepintas lalu. Kita ada bentuk muka bumi, kita ada saliran, kita ada tanah, kita ada iklim. Okey, daripada 4 faktor inilah yang membezakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang berada di satu-satu tempat tu. Okey, contoh bentuk muka bumi dekat mana? Okey, kalau dekat New Zealand, contohlah dekat New Zealand, sama tak dia punya haiwan dia dengan dekat Malaysia? Contoh kita tengok lembu dia lah, lembu dekat sana. Macam mana dekat sana gemuk sangat? Kenapa kat Malaysia kurus kering? Tak segemuk, tak segebus dekat situ. Tapi dekat Sabah, lembu-lembu dia lebih kurang macam dekat New Zealand. Saya bagi contoh yang lembu ni sebab selalu kita tengok dalam TV kan. Okey, kalau lembu-lembu kat New Zealand ni, bahagian tenusu ni dia macam gemuk-gemuk, gebu-gebu besar-besar kan. Kita tengok dekat Sabah pun lebih kurang macam tu. Tapi kalau dekat Malaysia tak segemuk dan tak segebus di sanalah. Kenapa? Jadi tumbuhan ataupun haiwan ni dipengaruhi oleh faktor-faktor fizikal. Bentuk muka bumi. Okey, tengok ni. Bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Okey, yang ini sepintas lalu untuk yang poin pertama lah. Yang poin kedua dengan poin ketiga tu nanti dulu. Okey, kita tengok 3.1. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, contoh saya cakap tadi kan, kena ingat ni. Kita ada iklim, kita ada bentuk muka bumi, kita ada saliran, kita ada tanah. Okey. Apa maksud bentuk muka bumi? Bentuk muka bumi maksud dia kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Okey, jadi bentuk muka bumi kita ada yang tanah pamah, kita ada kawasan yang berbukit, yang bergunung. Semua-semua tu mempengaruhi tumbuhan dan hidupan liar. Okey, tengok pula apa maksud saliran. Okey, saliran ialah ciri-ciri pola saliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Bila sebut salirannya kita tahulah saliran air. Air ada kaitan dengan sungai, cawangan-cawangan sungai, kuantiti air satu tempat. Itu saliran. Kemudian tengok kepada tanah.
Okey, maksud tanah ialah lapisan paling atas di atas permukaan bumi. Okey, terhasil daripada apa? Bahan organik dan bahan bukan organik. Okey, bentuk muka bumi dah, saliran dah, tanah dah, iklim. Okey, apa dia iklim? Kita akan sebut, okey, Malaysia beriklim apa? Iklim khatulistiwa. Okey, what is iklim? Okey, iklim tu maksud dia kombinasi beberapa elemen. Okey, dia combine. Suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan, kelembapan udara, cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Maknanya kita tak boleh simply cakap okey, itu iklim khatulistiwa, itu iklim gurun panas, itu iklim Mediterranean. Tak, dia ada beberapa sebab. Dia akan tengok suhu dia macam mana, angin dia macam mana, hujan dia macam mana. Baru kita boleh klasifikasikan satu tempat tu beriklim apa. Macam contoh dekat sini, iklim gurun panas dekat Namibia. Okay, yang bentuk muka bumi tadi, contoh yang diberi tanah tinggi dekat Ladakh. Kemudian saliran tadi contohnya adalah sungai dekat Belgium. Dan tanah tadi, ini jenis tanah aridisol dekat Gurun Gobi. Bila ada term-term sini, awak kena tahulah terma-termanya tanah apa. Sebab tanah ni sekarang dia ada nama-nama yang macam nama lagu. Dia menarik sikit dia punya nama-nama. Okey, yang ini secara rumusan untuk bab 3 lah. Okey, kita ada tengok tadi faktor-faktor persekitaran tu. Kita ada bentuk muka bumi, kita ada saliran, kita ada tanah dan kita ada iklim. Kemudian kita akan masuk pula kepada pengaruh bentuk muka bumi, saliran tadi dengan tanah itu terhadap jenis tumbuhan dan hidupan liar lah. Okey, bila sebut tentang bentuk muka bumi, okey, kita akan adalah tanah pamah. Okey, kalau awak tengok tanah pamah ni macam mana, kalau nak bayangkan contoh, kita bersekolah di SMK Tanjung Rambutan. Misalnya kawasan tanah pamah ni, dekat situlah ada pendidikan, dekat situlah ada perindustrian, dekat situlah ada perkilangan. Sebab dia kawasan dia rata. Okey, berbanding dengan tanah tinggi. Okey, ni saya cerita tentang sepintas lalu sajalah. Okey, berbanding dengan tanah tinggi. Okey, tanah tinggi kebanyakannya, okey, kita tahu tak banyak kegiatan ekonomi dilakukan di situ. Okey, kemudian kita boleh bayangkanlah, okey, tanah tinggi tu kawasan gunung, kawasan bukit-bukit. Okey, macam mana dia punya keadaan tumbuhan dia? Macam mana haiwan-haiwan apa yang ada dekat situ? Kat tanah pamah tadi, awak tahu di kawasan yang agak rata, okey, tumbuhan apa yang banyak? Contohnya apa? Haiwan apa yang ada? Itu dalam buku teks sebenarnya semuanya ada. Itu nanti saya akan bagi tugasan pada awak. Kemudian dekat pinggir laut. Pinggir laut kita understood lah. Okay, pinggir laut kawasan dia macam mana? Pokok dia macam mana? Haiwan dia macam mana? Semua ni berbeza tahu setiap bentuk muka bumi. Kemudian kita pergi kepada saliran. Okey, kita ada bersaliran baik, saliran buruk. Okey, apa hal ada saliran baik dan buruk ni? Okey, saliran baik maksudnya kawasan air tu dia berjalan lancar. Maknanya dia bergerak lah, contoh sungai. Kalau bersaliran buruk ni, selalu contoh yang saya beri pada anak-anak murid saya adalah paya. Dia tak bergerak kan dekat kawasan tu. Jadi tak se-flow macam sungai. Itu perbezaan antara saliran baik dengan saliran buruk. Okey, kemudian jenis tanah pula. Ni yang saya kata ada macam-macam nama tadi. Kita ada tanah Cernozem. Kita ada tanah permafrost. Kita ada tanah aridisol. Kita ada tanah latosol. Kita ada tanah petzol dengan tanah terra rosa. Terra rosa ni rasanya pelajar-pelajar Melayu ni dia macam macam dengar lah nama kumpulan rock zaman dulu kan. Itu jenis-jenis tanah. Jenis tanah ni pun mempengaruhi tumbuhan apa yang ada dekat situ, haiwan apa yang ada dekat situ. Okey,
Ini jenis tanah dia lah. Sebenarnya kalau awak tengok contoh tu, nama dia memang nama macam pelik. Jadi kita tengok contoh sebenarnya, oh tanah ini, oh tanah itu. Itu pun saya akan bagi tugasan kepada pelajar nanti. Tugas cikgu terangkan sedikit. Okey, sumber-sumber dia, bahan-bahan dia semua ada buku teks. Nanti kita akan buat satu aktiviti yang lain lah. Okey, kemudian tengok kepada iklim. Kita ingat tadi iklim. Kenapa sesebuah tempat tu dia iklim dia itu ini. Dipengaruhi oleh dia punya taburan hujan. Nak tahu dia punya kelembapan, awan dia macam mana kan. Jadi kita ada sebenarnya iklim gurun panas. Okey. Iklim gurun panas, pokok dia memang takkan sama dengan iklim monsun tropika. Okey, haiwan dekat Siberia tak sama dengan haiwan Bali dekat Laurentia. Jadi, keadaan iklim ni pun mempengaruhi tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi, untuk hari ini, saya terangkan sedikit. Okey, apa yang saya terangkan tadi. Okey, kemudian tunggu untuk saya bagi aktiviti supaya awak pula bercerita kepada rakan. Okey, apa dia bentuk muka bumi tanah pamah tanah tinggi ni? Ada contoh apa? Ada haiwan apa? Ada pokok apa? Okey, jadi kita tunggu. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.